yang sepi ini, ku duduk seorang diri, mohon keampunan dari Ilahi. Semua terlakar di lembah usiaku, salah dan silap di masa yang lalu, kini ku sesali. Ku tidak layak ke syurgamu, namun tak sanggup ke nerakamu. Ku tunduk sujud merendah diri kembali padamu. Ku tetap setia padamu, oh Tuhanku. Akan ku patuhi segala suruhanmu. Akan ku jauhi segala laranganmu. Itulah tanda cinta, cinta Ilahi. Ku tetap setia padamu, oh Tuhanku. Akan ku patuhi segala suruhanmu. Akan ku jauhi segala laranganmu. Itulah tanda cinta, cinta Ilahi. Di saat yang sepi ini, ku duduk seorang diri, mohon keampunan dari Ilahi. مقام الرست والعجم جميل، كذا السكاب فن أصيل.
به يا صاحبي دمعي يسيل وبالنهاوند والكرد ستلقى لمعنى الود والعطف دليل وإن رمت الأذان فذا حجاز يداوي النفس للهم يزيل ولحن بالبيات نشيد وجد تدور به الرؤوس وتستميل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah semuanya. Apa khabar pagi ini? Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita dapat lagi bersama pada pagi ini untuk meneruskan pengajian ilmu kita, alhamdulillah. Dan sekarang ini tuan-tuan puan-puan, kita berada dalam slot sharing tajwid bersama saya Ustaz Hadi dari Easy Ngaji. Dan alhamdulillah sekarang ini saya bersiaran langsung di Ipoh, Perak. Okey, apa khabar orang Ipoh? Kaifa halukum? Jadi insya-Allah yang bersama kita pada pagi ini bukan hanya orang Ipoh sahaja. Malah seberang lautan pun ada bersama kita pada hari ini. Dan bunyi kapal terbang. Baik, jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan yang baru masuk, ahlan wa sahlan. Kepada mereka yang memberi salam, saya jawab dengan lafaz Waalaikumsalam. Dan jangan lupa untuk bantu saya dulu. Kita sama-sama share dulu live kita pada pagi ini. Boleh ke tuan-puan? Bantu saya untuk sharekan dulu live kita pada pagi ini. Kepada mereka yang dah share, saya ucapkan ribuan terima kasih. Okey, yang belum share, tekan aja butang share tu. Share itu percuma, majanan bil balash. Okey, percuma je tuan-puan. Baik. Hari ni tak ada yang pergi ambil vaksin ke? Cucuk vaksin. Kalau ada yang pagi ni tengah siap-siap sambil-sambil tengah mendengar ni, tengah bersiap nak pergi vaksin. So sama-sama kita doakanlah, moga-moga dipermudahkan untuk urusan vaksin hari ni, insya-Allah. Dan mudah-mudahan juga tidak ada apa-apa kesan lain lah. Okey, dan insya-Allah ini adalah ikhtiar kita untuk kita terhindar daripada wabak yang berbahaya ini, insya-Allah. Baik, dan kita doakan juga sahabat-sahabat kita yang diuji dengan kesakitan, diuji dengan pelbagai. Memang ia datang sebagai masalah, tetapi sebenarnya apa yang kita kena faham itu adalah ujian. Ya Allah datangkan kepada kita. Setiap orang ada ujiannya berbeza. Semua maklum tu, semua tahu, kan? Ustaz-ustaz Sazah selalu dah sebut benda ni. Saya pun ambil daripada mereka juga. Cuma kita ulang balik. Ini adalah tazkir, peringatan kita bersama. Apa segala ujian yang datang buat kita, kita hadapinya dengan, bukanlah kata tenang,
tapi kita cuba menyelesaikan masalah. Okey? Kita fikir solution, tuan-puan. Kita fikir macam mana nak menyelesaikan. Boleh nah? Ustaz dah cucuk vaksin belum? Saya lambat lagi kot. Daftar je lah kan. Tunggu dia panggil. Tapi rasanya tak tahulah pula. Sebab kawan-kawan, geng-geng kawan-kawan yang umur-umur lebih kurang ni tak ada pula dia panggil lagi. Boleh nah? Saya belum lagi. Jadi, itulah tuan-puan. Macam pagi ni kan, sajalah saya nak buat sedikit perkongsian. Sama-sama kita muhasabah. Kadang-kadang, kalau kita tengok lah, manusia ni macam-macam ragam kat dunia ni, betul tak? Dan macam saya sebut tadi, setiap manusia ni banyak ujian dia. Banyak ujian dia. Kalau tuan-puan lah, untuk setakat ini, kalau tuan-puan, kita jangan cerita orang lain, tuan-puan. Bila bercerita tentang macam mana nak wujudkan kesungguhan dalam membaca Al-Quran, misal kata kan, kita nak wujudkan perasaan untuk cinta Quran, dekat Al-Quran, nak istiqamah, rasa semangat supaya tak putus asa. Mungkin benda tu adalah satu kesukaran buat kita sekarang ini. Kita rasa macam, alamak, susahlah nak baca Quran ni. Aduh, macam mana kita mengeluh kan, betul tak? Macam mana ni Aduh, dah belajar tiap-tiap hari tak dapat juga. Macam mana Ada orang, tuan-puan, ujiannya lagi besar daripada tuan-puan sekarang ni. Setiap orang tu level ujian dia berbeza-beza. Ada orang, dia struggle nak kekalkan solat 5 waktu. Ada orang dia struggle nak kekalkan solat 5 waktu. Itu je. Jadi tuan-puan, kita ni kena bersyukurlah. Allah berikan berikan kepada kita hati yang orang kata apa, rasa nak lakukan ibadah, nak rasakan kemanisan ibadah. Belum cerita bab kemanisan ibadah lagi lah. Nak cerita buat tu dulu. Kan? Nak cerita buat tu dulu. Macam solat. Kita ni level kita lain. Mungkin tuan-puan ni solat dah tak ada masalah. Jaga elok, molek. Tapi mungkin ujian yang datang ialah nak belajar Quran tu macam kena struggle sikit. Kadang-kadang rasa down. Lepas tu muhasabah balik. Lepas tu down balik, muhasabah balik. Cuma kita kena tahu bahawa ada juga orang yang duk sekarang ni tak cerita bab Quran lagi, tapi duk struggle nak solat. Berperang dengan hati ni. Masuk azan, masuk waktu, tapi nak bergerak tu rasa halat, tuan-tuan. Kan? Jadi, itu kata, kita bersyukur sebenarnya. Allah datangkan pada kita, mungkin ahli keluarga yang sentiasa memberi peringatan kepada kita. Betul tak? Mungkin pasangan kita, suami isteri yang sentiasa memberi nasihat pada kita. Jadi itu satu rahmat, tuan-puan. Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang kita tak sedar, tak perasan. Tapi itulah hakikatnya. Dan na'udzubillah min zalik, apa yang kita bimbangkan ialah dalam satu kata apa? Institusi kekeluargaan ni. Kalau salah seorang ni tak ada memiliki benda ni, tuan-puan, ini agak bukanlah saya kata confirm, tapi agak berbahaya lah. So dalam satu keluarga tak ada yang ke arah ini, tak ada yang nak nampak nak orang kata ke depan dalam bahagian agama ni khususnya. Jadi kat situ adalah satu perkara yang membimbangkan. Bukan kita kata confirm, mesti bukan cerita bab masuk syurga neraka, tidak. Nak dekat tu. Nak wujudkan ikatan. Nak wujudkan ikatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Faham tak maksud saya ni? Jadi kita ni, tuan-puan, dia tak boleh kita hanya fokus untuk diri kita sahaja. Jadi apa yang kita nak faham sekarang ialah bila kita dah dianugerahkan perasaan ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada rasa cinta dengan Quran. Jadi apa kata kita pelan-pelan? Pelan-pelan. Bukan drastik, tuan-puan. Macam saya pernah sebut sebelum ni, nak berdakwah dengan ahli keluarga lagi susah daripada nak berdakwah dengan orang luar. Orang yang tak dikenali. Lain perasaan dia, tuan-puan. Saya pernah sebut dah benda ni kan. Dan tuan-puan pun faham sangat dah benda ni. Jadi, insyaAllah kita cuba. Bila kita dah duduk dalam keadaan begini, kita ajak lagi orang lain, ahli keluarga kita. Kan? Janganlah push terus. Tanya pelan-pelan. Ini tak baca Quran ke? Tanya je dulu. Tak pun kita mempamerkan dari sudut perbuatan.
Kita tak ajak, tapi kita dari sudut perbuatan. Biar sampai satu tahap, dia tengok kita sampai dia rasa nak buat. Macam mana perasaan rasanya baca Quran ni? Contoh anak-anak kita kan. Mak-mak ni rajin. Tapi mak-mak tak pernah ambil tahu pun pasal solat anak. Pasal Quran anak-anak. Betul? Ini hakikat yang berlaku. Kadang-kadang saya sembang dengan pelajar-pelajar kan. Jadi itu. Mak ni semangat ngaji. Mak ayah semangat ngaji kadang. Tapi anak-anak tak pernah ditanya pun. Ada ke baca Quran? Tak pernah duduk bersemuka sembang. Bila tanya kenapa, tak boleh ustaz, anak saya dah besar. Biarlah dia buat pilihan hidup sendiri. Jangan tuan-puan. Okey? Jangan buat macam tu. Tak apa, cakap je, bagi tahu pelan-pelan. Bercerita. Okey, jangan nampak benda tu sebagai satu arahan. Kita just story. Bagi tahulah apa. Tuan-puan lagi faham lah ahli keluarga macam mana kan. Jadi kat situ baru kita rasa kemanisan tu wujud macam tu. Tuan-puan betul tak? Tanya balik kan. Pernah tak kita tanya ahli keluarga kita kan, macam mana Quran ada baca tak? Anak-anak semak balik kat situ. Just tanya je, bukan suruh ajar ke apa. Just nak tahu je. Kita tengok macam mana. Memang anak-anak kita dah besar. Saya tak layak cerita tuan benda ni. Saya pun baru lagi. Kata rumah tangga pun tak, baru fasa pertama. Tak ada pun anak yang besar. Jadi mungkin tuan kata, alah ustaz, bolehlah tak ada anak yang dah besar, boleh cakap macam tu. Pada saya tidak. Benda ni sepatutnya memang kena ada tarbiyah daripada kecil lagi. Tapi tak apalah. Dah besar pun tak ada masalah untuk kita buat. Kita bukan buat salah pun, kita just tanya je. Ni ada ke baca Quran? Solat macam mana? Kan solat anak-anak kita dah kahwin ke apa? Macam saya kata tuan-puan, saya yang dah kahwin pun, yang dah title mengajar Quran ni pun, mak saya tak pernah putus. Asal saya balik je, saya tanya, dah solat belum Adi? Adi dah semayang dah? Nampak tak? Sebab benda mulut tu dah cair, dah cair dalam mulut tuan-puan. Benda yang dah biasa. Tapi saya tak rasa apa-apa pun, tak ada pun kata rasa macam, mak aku ni dah besar panjang, takkan nak tanya lagi. Takkan tak solat. Itu yang pemikiran lain tu. Tapi jangan terkejut lah kalau kita dapat jawapan pelik-pelik kan. Tiba-tiba dapat, sebenarnya abang tak pernah solat. Sudah. Luluh hati mak ayah ni kita. Walhal dia orang lah nak doakan kita. Nak semayangkan, nak mandikan jenazah kita bila mati nanti apa semua. Itu benda penting tuan-puan Jadi, sajalah saya rasa tergerak hati nak cerita benda ni. Saya pun tak tahu. Tak ada perancangan apa pun. Minta maaf tuan-puan Kalau ada ayat-ayat saya ni yang buat tuan-puan rasa tak setuju, kurang selesa, rasa tak, yelah, rasanya tak betul pun apa yang saya cakap ni, saya mohon maaf lah. Ini cuma apa yang saya nampak. Apa yang saya nampak, apa yang saya lihat, apa yang berlaku pada pengalaman keluarga saya sendiri dan sebagainya. Dan pengalaman cerita daripada pelajar-pelajar saya sendiri. Wallahualam, itu saja. Jadi insyaAllah tuan-puan, baik, yang baru masuk jangan lupa bantu saya share dulu kita punya live pagi ni. Right. Dan insyaAllah kita buka dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, insyaAllah kita betulkan niat kita bersama tuan-puan untuk pagi ini. Jom kita beristighfar dahulu. Okey, kita beristighfar dulu bersama-sama insyaAllah. Ikut saya nah. Kuat-kuat insyaAllah. Sedia, 1, 2, mula. Astaghfirullah Rabbana
ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Selesai. Terima kasih semua kerana sudi mendengar sedikit perkongsian ataupun peringatan buat kita bersama. InsyaAllah kita muhasabah pagi-pagi ini. Apa pun kita doakan yang terbaik. Moga-moga Allah berikan kesempatan pada kita semua untuk menjadi insan yang terbaik di atas muka bumi ini. Menjadi anak yang soleh, menjadi keluarga, orang tak apa, kalau yang lelaki lah menjadi ketua keluarga yang baik, kalau yang mak-mak ni kan perempuan lah, menjadi isteri yang baik di samping suami, di samping anak-anak, mak yang baik untuk anak-anak, dan akhir sekali kepada masyarakat, insyaAllah. Baik, untuk pagi ni jom kita akan sambung ayat 259. Semalam kita baca separuh sahaja kan. Semalam kita baca separuh sahaja. Jadi hari ini kita nak sambung. Kita nak sambung yang berbaki lah daripada ayat 259 ini. Okey. So, saya yakin anda semua sudah bersedia di awal tadi. Jadi yang baru masuk boleh teruskan mengikuti sehingga penghujung, insyaAllah. Mudah-mudahan kita punya live pada pagi ini lancar ya. Tuan-tuan perempuan duduk dalam keadaan yang selesa. Pastikan ada Quran pun semua, nota. Yang penting adab kita dengan Quran lah. Jaga baik-baik nah. InsyaAllah kita mulakan bacaan kita untuk ayat 259 yang berbaki ini daripada Qala. Kalau tuan-puan yang mungkin semalam tak sempat join, jadi hari ini ayat 259 ni di tengah-tengah tau. Tengok kat bawah, jangan tengok yang kat atas. Jangan tengok kat kepala ayat 259 ni, tengok tengah-tengah. Sebab ni kita sambung. Kita potong-potong sikit semalam. Okey, baik. Tarik nafas semua, ready. Kita mulakan bacaan kita sama-sama. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bal labithta mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasannah وانظر إلى
حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Baik, alhamdulillah. Kita teruskan untuk sesi bedah membedah seperti biasa. Jom kita mulakan insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala bal labith. Baik. Huruf qaf baris atas tuan-puan kita tebalkan, huruf isti'la tebal selamanya. Pangkal lidah kena naik untuk menghasilkan suara tebal. Ingat, pangkal lidah kena naik. Qala balla. Huruf lam dari atas la. Balla. Okey, kat sini lam mati yang bertemu dengan lam hidup. Lam mati bertemu dengan lam hidup, maka dinamakan hukum idgham mutamathilain. Idgham mutamathilain. Idgham ni apa? Memasukkan. Memasukkan. Okay, idgham ni memasukkan. Mutamathilain, iaitu dengan pertemuan dua huruf yang sama. Sama apa? Sama pada makhraj dan sama pada sifat. Lam lam, kaf kaf, waw waw. Faham tak? Itu kata mutamathilan. Jadi bila kata idgham ni memasukkan, nak apa? Sebagai isyarat kepada kita adanya unsur idgham tu, maka diletakkanlah sabdu pada lam baris atas ni. Asalnya lam ni tak ada pun sabdu padanya. Asalnya labista, itulah perkataan dia. Tapi dengan adanya sabdu di sini bukan sebab dia ada dua huruf, tapi sebab idgham. Okey. Qala balla, qala balla. Tu je. Ba ni terus loncat masuk pada lam yang bersabdu ini. Jadi mungkin ada yang tertanya, Ustaz, lam yang kosong ni tak ada bunyi dah lah. Kalau kita nak faham macam tu lah kan, dari sudut bunyi yang kita dengar. Tapi hakikatnya lam ni dah diidghamkan, dah dimasukkan ke dalam huruf lam yang diletakkan sabdu padanya. Boleh? Okey. Apa tu? Dah lepas ke istighfar? Dah lepas dah. Tadi, baru tadi. Tak sempat Oh, ke ni tadi punya soalan? Baru baca. Sorry. Okey. Qala balla. Kemudian bis. Ni huruf sa. Huruf sa ni kena keluarkan hujung lidah. Sikit je. Bis. Qala balla bista. Bista. Huruf sa ni keluar hujung lidah. Kemudian huruf ta pada atas ta macam biasa. Mim baris bawah mi. Mi. Ata. Alright. Alright. Ini huruf ziyadah. Semalam kita ada jumpa juga kalimah ni. Huruf ziyadah tak payah tak payah baca. Jangan baca. Ianya ada pada tulisan sahaja tetapi tiada pada bacaan. Jadi mi ni satu harakat, hamzah pada atas a satu harakat, ta pada atas satu harakat. Mi'ata'a min. Boleh. Ain sempitkan tengah kerongkong kita. Dan di sini kita baca dua harakat. Mad asli. Right? Min fa. Tanwin yang berbaris bawah bertemu dengan huruf fa, ikhfa haqiqi. Ikhfa ni maksudnya sembunyi. Sembunyi. Nak sembunyikan apa? Ni, sebutan tanwin ni. Ataupun kita kata nun yang ada dalam ejaan tanwin tu, kita sembunyikan.
Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Ataupun boleh juga kita kata, jangan sebut tanwin tepat pada makhrajnya. Terpulang. Macam mana kefahaman kita kan? Jadi, mi'ata amin. Kita dah tahu dah ada ikhfa. Untuk membuatkan kita pasti bagaimanakah ikhfa yang kita nak buat tu, sama ada tebal ataupun nipis, kena tengok huruf fa tu. Fa tu tebal ke nipis? Jadi fa ni termasuk dalam huruf istifal. Huruf yang nipis lah. Yang tidak terangkat pangkal lidah. Tidak terangkat pangkal lidah. Maka dengung yang berlaku dalam keadaan yang nipis sahaja dan kita bersedia nak sebut huruf fa. Bila kata bersedia tu macam mana? Kenalah tahu makhraj huruf fa kat mana. Gigi bawah akan menekan pada bahagian bibir perut bibir atas ni. Af. Okey, huruf fa. Mi'ata amin fa. Min fa. Boleh? Baik. Kemudian sekali lagi ikhfa hakiki, cuma kali ini dia bertemu dengan dha pula. Tadi tanwin bertemu fa dan yang ini nun mati bertemu dha. Ya? Nun mati bertemu dha. Ustaz, macam mana tips nak bagi huruf ain tak nak bagi sengau? Ialah kena faham betul-betul di mana kedudukan ain. Ain duduknya di kerongkong. Kita kena kena pasti betul-betul. Adakah ain yang kita sebut tu betul-betul ke keluar daripada kerongkong kita ini. Jangan biarkan ianya menjadi misteri. Faham tak? Maksudnya kita pun tak tahu mana datangnya. Jadi yang punca jadi sengau tu sebab kita bunyikan di hidung. Beza Ni bunyi hidung. Mi'ata amin. Mungkinlah dari sudut bunyi hidung tu pun mungkin ada martabat yang berbeza bila kita dengar kan. Maksudnya perempuan punya bunyi sengau tu mungkin dalam level yang rendah ke. Mi'a tu. Mi'a tak sampai lagi tu. Ni kerongkong. Mi'a. Kita rasa ni. Boleh rasa. Mi'a pula. Ta'a. Okey, mi'ata'a. Beza dengan mi'ata'a. Macam nak dekat lah bunyi tapi lain tu. Beza tak? Jadi insyaAllah apa pun jawapan dia ialah kenal pasti dulu mana makhraj huruf ain dan pastikan yang kita buat tu betul-betul keluar daripada ain. Dan tengok dulu macam mana hasil dia nanti. Ada perubahan atau tidak. Kalau tak ada, makanya kena diperdengar kepada guru lah. Perlu dicek dan tengok betul ke. Kadang-kadang kita je rasa bunyi hidung. Rupanya tidak. Mungkin karakter suara kita macam tu. Kan? Baik. Mi'ata amin. Nun mati bertemu dha. Sekali lagi, ikhfa hakiki. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Okey, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Kemudian kita semak pula huruf dha tu. Adakah ianya huruf nipis ataupun huruf tebal? Macam tadi, fa tu kita tahulah nipis. Untuk dha ni macam mana? Dha ni adalah huruf isti'la mutbaqah. Itbaq pun dia. Isti'la pun dia. Itbaq pun dia. Kena huruf yang ke power lah. Huruf yang tebal sangat lah. Cuma tebal dia tidak seperti, walaupun dia dalam kategori itbaq, tapi kita kena faham. Walaupun dia itbaq, okey, memang kita kata itbaq. Kalau nak dibandingkan dengan qaf, kalah qaf. Betul tak? Itu kalau kita faham cara kita lah. Kalah qaf kata. Tapi
kita kena tengok. Bukannya sebab dia itbaq yang membuatkan dengung pun jadi kau-kau melambung bunyi dia. Fau. Tak. Berbalik pada makhraj huruf dha. Huruf dha makhraj dekat mana? Hujung lidah. Jadi tebalnya tu seiring dengan makhraj dha tu. Fanzur ila. Fanzur. Dia tak sama dengan huruf qaf. Kalau qaf pangkal lidah. Contoh macam bawah ni. Saya baik ada contoh kan. Kulli syai'in qa. Nampak? Beza kan? Inqa fanzur. Sedangkan kalau kita nilai antara dha dengan qaf ni, sifat tebal ni lebih lagi kepada dha kalau ikutkan. Nampak? Jadi kita tak boleh buat kesimpulan, oh huruf dha ni lagi tebal dengung ikhfa dia berbanding qaf. Nampak? So beza. Itu berbeza. Benda ni, proses ni selalu kita macam bertalaqi bila kita ikut kelas, insya-Allah lah kita faham lah benda ni pelan-pelan kan. Mungkin bila start saya buka cerita pasal sifat ni, setiap sifat ni pun mungkin ada yang macam dapat tangkap tak tangkap ke kan. Macam nak faham tapi mungkin tak jelas lagi. Tak apa tuan-puan, pelan-pelan pelan-pelan. Jadi fanzur, itu bunyi dia. Bersedia untuk sebut huruf dha. Ingat, bersedia untuk sebut huruf dha. Itu sahaja. Fanzur ila. Baik, huruf dha baris depan zu. Keluarkan hujung lidah kita. Itu makhraj huruf dha. Baik, untuk kita matikan ra ni, kita tengok dulu. Ra mati sebelumnya baris depan. Maka ra juga perlu ditebalkan. Fanzur ila, zur ila, zur ila. Jangan fanzur, zur. Tak jadi tuan-puan. Tak cantik, nampak tak? Hikmah perkataan fanzur. Kemas je. Huruf dha tebal, ra pun tebal. Cantik. Bayangkan kalau kita sebut ra tu. Okey, bayangkan kalau kita sebut huruf dha, fanzur. Dia jadi bunyi pelik, itu satu. Kemudian macam mana kita nak datangkan bunyi dha tu dengan ra yang nipis? Dia macam tak kena tau. Zur. Kalau kita boleh buat ra tu jadi nipis, maknanya dha kita tu mesti dah nipis dah awal-awal tadi. Betul tak? Kalau kita nak pusing lah, nak cerita hikmah dia tu. Fanzur ila. Nampak tak? Bila kita jelaskan sifat tebal dha, ra tebal, maka bunyinya senang nak dibuat. Apa-apa pun kefahaman kena mari dululah. Itu yang paling penting kan? Baik. Jelas ke semua? Kita sambung lagi. Ila ta'amik. Baik, huruf hamzah berbaris bawah ni. I. Hamzah berbaris bawah bunyinya I. La dua harakat ni alif mad. Sebelumnya baris atas, mak asli lah. Ta'amika. Ain baris atas. Dan di sini ada alif mad. Juga mak asli. Ila ta. Ta tebal. Okey, ta tebal. Macam mana tebal? Angkat pangkal lidah dan sebahagian besar lidah. Kat sini ada ta. Ada sifat isti'ala mutbaqah. Isti'ala dan itbaq. Okey? Fanzur ila ta'amika. Baik. Mim baris bawah mi. Kaf baris atas ka. Dan dalam ni kepala huruf kaf ya. Bukan hamzah. Kepala huruf kaf. Kepala huruf kaf. Mika wa syarabika lam yatasannah. Wa syarabika. Waw baris atas wa. Shin baris atas sya. Wa sya. Wa sya. Wa syara. Ra tebal. Macam mana tebal? Sama juga. Terangkatnya pangkal lidah. Wa syarabika. Ba baris bawah bi. Kaf baris atas ka. Sekali lagi. Dalam ni kepala huruf kaf. Bukan hamzah. Kepala huruf kaf. Wa syarabika lam yatasannah.
Okey, dapat tak? Lam, mim mati bertemu ya, izhar syafawi. Jelaskan sebutan mim itu. Jelaskan apa? Makhraj dan sifat. Yatasannah. Nun bersabdu wajibul gunnah. Wajib kita dengungkan. Dan di sini ada wasal ula. Ada tanda waqaf yang mana kita boleh sambung, kita boleh berhenti. Duduk boleh. Tak kisah. Nak berhenti boleh, sambung boleh. Cuma wasal ula. Sambung lebih baik. Tapi tak ada masalah pun nak berhenti tuan-puan. Dia tak ada isu dosa ke lari maksud ke tidak. Cukup nafas, sambung. Tak cukup, berhenti aja dulu. Okey, boleh? Ra ni getarannya kuat sangat ke atau sekadar cukup-cukup ikut barisnya ustaz? Ra ni. Banyak kali bincang ya. Ra ni sifat takrir. Okey? Saya dah pernah cerita sebelum ni. Ra ni sifatnya takrir. Benar, sifat takrir. Apa takrir ni? Getaran. Ra hanya satu getaran saja. Bila kata satu getaran bukannya dia sepasang. R, r, r. Tu satu getaran. R, ra, ra, ra. Ni sifat asliyah tuan-tuan dan puan. Saya jelaskan di sini. Ra sifat asli. Kita sebut je ra, confirm getar tu ada. Kalau kita fokuskan sangat, ra, ra tu jadi lebih tu. Ar-Rahmanir-Rahim. Sebab apa? Fokus. Kita fokuskan sangat takrir tu. Nak sangat dapatkan getaran tu sampai kita tak sedar yang sebenarnya dah melebihi daripada apa yang sepatutnya kita buat. Yang saya sebut tadi satu getaran. Jadi sebut biasa je. Mika wa syarabika lam yatasannah. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Baik. Ini dalam keadaan yang normal. Terlalu menekan ke atau biasa? Sifat tawassut. Huruf ra sifat tawassut. Dia dalam kita menyebut huruf ni, dia tak ada istilah pun sebenarnya. Tak ada pun istilah tekan-tekan ni sebenarnya. Andai kata tekan pun, selagi mana dia duduk dalam sifat dia, insya-Allah tak ada masalah. Contoh fanzur ila, zur ila. Kita tekan, tapi masih lagi duduk dalam sifat dia, sifat tawassut. Mungkin ada orang baca macam tu. Fanzur ila. Nampak? Dia macam tu. Selagi mana tak berlaku syiddah pada dia, fanzur. Zur. Itu dah lain lah sifat dia. Jadi kaedah mudah nak sebut ra ni, tak perlu tekan, tak perlu apa. Fanzur ila ta'amika wa syarabika wa syara. Fanzur ila, zur ila. Boleh faham tak maksud saya? Dia sifat asli ra ni. Kita sebut rumah. Memanglah kalau ejaan Rumi, R tu tak adalah. R tu kita ada sifat takrir kan. Tapi itulah. Orang kata kelebihannya kita ni dalam huruf Latin. Kan? ABC kita tu ada huruf R. Iaitu huruf ra. Jadi dia bukan satu benda yang rumit buat kita. Melainkan kalau kita fokuskan sangat tadi. Fanzur ila. Nampak? Bila kita, kalau saya kata tekan, kita tekan nanti. Fanzur ila ta'a zur. Tak perlu pun. Okey nah? Kalau ra bersabdu pun sama je. Ar-ra. Macam kita sebut contoh Fanzur ila. Okey, bayangkan. Zur ila. Tu bunyi mati kan? Zur ila. Sekarang ni bayangkan saya sebut satu perkataan yang umpama ini. Zurra. Zur. Satu getaran untuk ra yang mati tu. Zurra. Zurra. Arra.
marra, marra, mirri, murru. Kalau fokus sangat. Oh, getaran. Oh, ra ni getaran. Okey. Marra, arra. Nampak tak? Santai je tuan-puan, santai je. Santai je. Ada huruf yang betul-betul kita kena fokus. Macam huruf ghain, kha, yes. Tak nafikan. Memang agak kita kena bekerja keras sikit untuk sebut huruf tersebut. Macam dad. Sebab saya sendiri pun rasa benda tu. Tapi untuk ra, memang dia ada kalanya sifat tebal. Contoh bila dia baris atas kan. Baris depan, ra, ru. Kita fokus nak pastikan hasil tebal, suara tebal itu berlaku, khalas, selesai. Jangan duk fikir pasal getaran tu sangat. Bukanlah maksud saya tak fikir tu suruh abaikan. Tuan-puan jangan salah faham dengan ayat saya nah. Sekarang ada yang jadikan ni point pula kan. Ambil video saya pendek yang saya cakap ni duk viral. Ustaz ni kata jangan fikir pasal takrir. Apalah ustaz ni? Dah. Ajar ajaran sesat. Saya bukan suruh abaikan. Saya kata jangan fikirkan sangat. Saya cakap tu terang tuan-puan. Kadang-kadang orang salah faham. Kan? Kita cerita panjang lebar. Ambilnya yang sikit tu je. Yang potongan tu. Tu viral. Tu dah kena kecam. Ya tak? Naya tuan-puan. Ni pesan lah nasihat kita bersama. Tabayun dulu. Kaji dulu betul-betul. Tengok video sampai habis. Tengok ceritanya. Pangkuk pangkal ni cerita daripada benda apa. Ya tak? Sajalah menyelit sikit lah. Supaya kita ni jadi berhati-hati. Sebab bila buat live ni orang ramai tengok. Orang tengok. Siapa-siapa boleh tengok. Siapa-siapa boleh menilai. Jadi hati-hati. Fahami maksud saya dengan baik. Bukan saya kata jangan. Bukan saya kata abaikan. Itu karut tu. Sifat ra takrir tu karut. Tak pernah wujud. Itu je. Nak kena kecam pun kecam lah. Memang itu salah. Dari sudut cara saya menghurai, mengupas benda tu. Tapi saya kata jangan fikir. Okay. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam. Boleh? So, bila kata satu getaran, bukan bermakna macam mana satu getaran? Satu getaran terus pasang lah. Kalau dua getaran, tiga getaran, satu, dua, tiga. Kita boleh agak lah benda tu. Boleh nak? Baik. Wa syarabika lam yatasannah. Ustaz, sin saya tak berapa menjadi. Sudah. Huruf sin. Huruf sin lagi senang. Macam mana kita eja santan? S-A-N san, T-A-N tan, santan. Macam mana eja sate? S-A-S-A-T-E. Sate, contoh. Takkan sebut sate kan? Tapi perasan tak huruf S tu? Itulah huruf sin. Itu je. Itu je tips untuk Puan Nani. Boleh? Sannah wa syarabika lam yatasannah. S, huruf S. S, sin. Santan. Sampai, santai tapi sampai. Tu. Jelas tak? Huruf sin tapi tak apalah. Saya cuba menjawab. Itu je lah sebab huruf sin ni tak ada apa pun. Kalau huruf sa, kena keluarkan hujung lidah. Ya tak? Boleh Puan Nani kita? On tak on tu? Dia huruf S. Melainkan kalau kita sebut S tu pelat. Itu saya tak boleh nak komen banyak lah. Kan? Saya suka. Kalau S pelat itu wallahualam lah, saya tak itu orang tak apa. Dah Allah lah, setiap orang ni lain dia punya ni kan. Kalau yang pelat tu saya tak boleh buat apa lah. Tapi cubalah, mana tahu kot latih-latih jadi ke tak.
Tapi kalau dah pelat tu, rupa itulah bacanya. Ya tak? Kalau pelat tu, itulah rupa bunyinya. Jangan risau. Kalau dah tak boleh betul itu tak apa. Kita cuba usaha, tak dapat juga, tak apa, teruskanlah bunyi macam tu. Tapi janganlah rasa down pula, rasa macam malu pula nak ngaji. Malu, Ustaz. Wa syarabika lam yatashan. Saya tu pun tak pasti bunyi pelat S ni macam mana. Saya, saya, saya. Mungkin macam tu lah kot, no? Okay, saya bukan ngajuk tuan-tuan. Saya cuba nak dapatkan macam mana bunyi kalau orang pelat S ni. Mungkin begitulah. Yatasan bunyi macam mana dah. Nak terpercik-percik Elio ke, wallahualam lah, tak pasti. Yang tahu je tahu. Baik. Wa syarabika lam yatasanna. Selesai nah? Nak cerita pelat ni masing-masing ada pelat dia, tak apa. Kita terima je macam mana Allah dah berikan. Tapi walaupun kita diuji macam tu, kita kena faham kita ada nikmat lain yang Allah bagi pada kita yang tak ada pada orang lain. Ingat tu. Jangan rasa rendah diri ke malu ke apa, jangan. Ya, baik, kita baca dulu. Selesai kot nah. Jom kita teruskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca dulu, saat kita baca sama-sama. Qala bal labithta mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Boleh? Tak apa Ustaz, saya faham. Tak apa. Minta maaf nah. Saya ingatkan tadi saya cerita yang S tu, itulah. Tapi kalau kata macam ada problem sikit kat situ, macam itulah. Minta maaf lah ya. Kok terasa ke awak bercakap ni kan. Boleh? Okey. Wanzur. Sekali lagi kita jumpa. Dah baca belum sama-sama? Belum lagi tak? Jom, kita baca sama-sama Okay, ready? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala bal labithta mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Okay, itu sahaja. Kalau wasal Ustaz ayat tadi? Kalau wasal macam biasa, lam yatasannah wanzur ila hima. Boleh? Macam tu je lah. Kalau sambung, matikan ha tu macam biasa. Teruskan bacaan. Jangan putuskan bacaan lah. Itu sahaja kalau wasal, kalau sambung. Nun mati bertemu dha, ikhfa hakiki juga sama macam tadi. Wanzur ila. Okay, matikan ra ni tebal. Dengung kat sini pun tebal. Ila 2 harakat. La 2 harakat. Hima ma 2 harakat. Rika, ra baris bawah ri, kaf pada atas ka. Himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Walinaj'alaka, huruf jim yang mati ataupun sukun kita lantunkan qalqalah sughra. Himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Boleh? Walinaj'alaka alaka. Baik.
huruf ain sempitkan tengah kerongkong, lam baris atas la, kaf baris atas ka. Kemudian ni huruf kaf ni, dalam ni kepala huruf kaf, bukan huruf hamzah. Boleh. Kemudian a ni mad badal, 2 harakat. Dia tetap 2 harakat macam mat asli, cuma namanya mat badal sebab ianya adalah kisah di sebaliknya. Dan hamzah yang 2 harakat ini, bunyi 2 harakat ini berada di awal perkataan, awal kalimah. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ. Tali, tanwin bertemu lam, idgham bila gunnah. Ya, idgham bila gunnah. Idgham ni apa? Memasukkan. Ayatan li, idgham. Masuk bunyi tanwin ke dalam lam, kemudian nun bersabdu. Ayatan lin, nun bersabdu, kadarnya 2 harakat. Kemudian sin. Okay, sin ni kita nak berhenti pada dia, betul tak? Sebelum sin tu ada mad asli lah, iaitu na ni. Jadi kita namakan mad arid lisukun. Bukanlah kita namakan, maksudnya dalam perbincangan kita lah. Nama tu dah lama dah ada, bukan kita yang mereka, ya. Ayatan linnas, gitu. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ. Boleh tak tuan-tuan perempuan? Okey, ma'aril sukun ni kita boleh berhenti 2, 4 ataupun 6 lah. Okey, 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey. Baik. Saya baca balik daripada atas tu. وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ. Okay, ready? وَانظُرْ. Ready? 1, 2, mula. وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ. Baik, selesai. Sekali lagi kita jumpa kalimah yang sama, wanzur. Nun mati bertemu dha. Rasanya dah macam lama Ustaz tak bagi soalan. Atau semua dah handai-handai, dah bijak-bijak belaka. Ya tak? Bagi soalan pun jawab petik jari je. Petik jari punyalah senang. Ada yang sampai tu tak payah petik jari, dia terpetik sendiri. Nak kata punya senang soalan tu. Iya ke? Boleh nah? Nun mati bertemu dha. Sekali lagi. Ikhfa syafawi, ikhfa haqiqi. Wanzur ilal. Boleh? Nun mati bertemu dha. Sama je. Tebal. Wanzu keluarkan hujung lidah dan matikan ra ni dalam keadaan yang tebal juga, sebab sebelum ra yang mati ini terdapat huruf yang berbaris depan. Okey, selesai. Sama je. Wanzur ilal lal alif lam qamariyah. Boleh? Alif lam qamariyah. Wanzur ilal kembang semangkuk tak apa. Kembang lah. Baik, sambung semula. Wanzur ilal. Tadi kalau kat atas dia ila kan? Ni ilal. Alif lam qamariyah. Wanzur ilal idha. Huruf ain baris bawah i, dha ni kita panjang 2 harakat. Ada alif mat, ni alif mat sebelumnya baris atas. Jadi dha mat asli. Mikai.
Wanzur ilal izami kaifa. Huruf ya lin. Okey. Huruf ya lin sebelumnya ada huruf kaf yang berbaris atas. Kai. Wanzur ilal izami kaifa nunshizu. Kaifa nunshi. Macam mana nak bunyi ni? Kaifa, nun baris depan nu, fa nu, kemudian nun mati bertemu shin ni. Okey, nun mati bertemu shin. Apa hukumnya? Ikhfa haqiqi. Wanzur ilal izami kaifa nunshizuha. Nunshi. Dia lain daripada lain. Kalau kita bandingkan, tengok ni 1, 2, 3. Semua bunyi ikhfa-nya berbeza. Fanzur. Nunshi. Inqa. Perasan tak? Itu kata martabat dengung bagi hukum ikhfa ni. Dia berbeza-beza. Fanzu atas. Yang tengah ni nunshi. Bawah ni inqa. Gitu. Jadi benda ni nak dapat ni ambil masa sikit. Dan memang kena latih. Dapatkan bunyi dia, kemudian buat lagi. Dan macam mana boleh berlaku perbezaan itu adalah disebabkan bila kita betul-betul fahami di mana makhraj bagi huruf-huruf tersebut. Fanzur ila nunshi kaifa nunshizuha boleh nak? Baik, insyaAllah. Saya rasa semua jelas dengan perbezaan tersebut. Cuma, ialah pada diri kita nak praktik tu mungkin makan masa sikit. Jadi, teruskan berlatih. Keep practice. Orang putih kata. Keep practice. Betul ke entah? Betul kan? Kaifa nunshi. Itu nun mati bertemu shin. Kemudian huruf zai pada depan zu macam biasa. Muncung sebab pada depan kan. Nunshizu. Ha 2 harakat. Ha ni mad asli. Kemudian summa. Mim bersabdu dengung. Idgham lah. Maaf. Lupa pula. Apa dia? Allahu Akbar. Wajibul gunnah. Lama tak nyebutnya. Nunshizuha thum wajibul gunnah naksu. Kaf yang mati syiddah mahmusah. Huruf yang tertahan suara dan terlepas nafas. Ni huruf kaf ni. Nak. Jangan nak. Thumma nak. Itu bocor tu. Bunyi bocor. Bila kita tak tahan suara, kita tidak mendatangkan syiddah, maka akan berlakulah kebocoran. Sifat bocor. Kita tak mau sifat bocor. Okey? Sifatul bucur. Sifatul bucur. Dengar apa pelik punya. Sifatul bucur. Baik. Thumma naksuha. Sa ni lupa sebut tadi keluar ujung lidah. Thumma naksu 2 harakat. Ha 2 harakat. Lahma. Okey, huruf ha yang mati dan ha pedas tu kalau kita tengok sempitkan di bahagian tengah kerongkong kita.
Thumma naksuha lahma. 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 Baik, huruf mim. Tanwin baris atas. Asalnya man, tapi kita iwatkan dia, gantikan dia ataupun tukar man kepada ma. Lahma. Ustaz, bocor boleh tampal tak Ustaz? Boleh. Boleh. Macam mana? Ulang balik bacaan masing-masing. Itu saja. Clear? Kalau bocor ulang balik. Summa naksuha lahma. Dah ulang pun kopi tu juga bunyinya. Bocor juga. Bocor juga. Ulang pun lagi. Bocor juga. Maknanya kena panggil orang tak apa, plumber lain lah tu. Gamaknya. Kena tak apa, kena banyak kena banyak belajar lagi ya. Ada-ada je silah ya. Tampil bocor. Tapi kalau nak tampil itulah dia ulang balik lah. Boleh tuan-puan? Boleh tak boleh ni semua? Elok lagi gitu? Ke udah ngantuk? Boleh ke tu? InsyaAllah ya. Baik, lahma ni, ma ni kita kata tadi man asalnya. Kemudian kita iwat, gantikan man jadi ma. 2 harakat. Itu namanya mad iwad. Ganti. Mad gantian. Digantikan daripada tanwin kepada 2 harakat. Boleh tuan-puan? Boleh ke tak boleh ni? Halo, halo? Ngantuk ke apa tu? Segar muka lagi Okey, baik. Nak habis dah ni sikit lagi. Kita baca sama-sama. Wanzur ilal 'idha. Tak apa, saya baca dulu lah. Saya baca dulu macam biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. Okey, moh kita baca sama-sama. 1, 2, mula. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. Alhamdulillah. Terbaik. Tidaklah kalau tu tanya tadi, kalau ngantuk apa, bolehlah awak tolong bagi apa, penampak online. Pernah? Siapa yang tak pernah kena penampak online boleh khabar. Kita bagi sedih. Bagi hilang ngantuk. Sekarang ni semua online tuan-puan. Ya. Falamma, kita sambung lagi insya-Allah. Sikit lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma tabayyana lahu. Mim bersabdu ni kita dengung wajibul ghunnah. Okey. Falamma tabayyana lahu. Janganlah ustaz kata. Sakit ya. Falamma mim baris atas ma, kemudian ni ada alif mat ni, 2 harakat. Jangan panjang-panjang no, 2 aja. Tabayyana lahu, ta baris atas tabayya. Sabdu ni jaga elok-elok tuan-puan. Jangan panggil bayar, tabayya bayar. Itu nak ngoda ayam tarik kat kedai mamak boleh lah panggil bayar kau begitu. Falamma tabayya. Jelaskan betul-betul sabdu tu. Tabayyana. Falamma tabayyana lahu
Falamma tabayyana lahu qala a'lam. Dapat ni. Bayyana, tabayya. Dan satu benda yang saya nak ingatkan, bila kita nak nak menyabdukan ya, bukan je imbuhan bubuh. Cikgu BM kan marah cikgu BM dalam ni. Tabayyana, waktu kita nak membuatkan bunyi sabdu pada ya ni, jangan tahan suara. Nampak? Jangan kita sekatkan suara kita. Tabayyana sampai hilang suara ya tu. Tabayyana. Jadi tak mau sebut bayar. Kan? Bangla. Tak mau. Jangan tulis gitu. Falamma tabayyana. Dapat tak bunyi dia? Boleh nak? Tak apalah, saya faham. Betul? Ingat. Jangan menyabdukan dia dengan bunyi yang tertahan. Tak maaf tuan-puan, gurau. Saja je sebut menyabdukan tu. Entah mana, rasa tak betul tu. Imbuhan macam tu ada, menyabdukan. Baik, so jangan kita bunyikan sabdu tu suara yang tertahan. Falamma tabayyana lahu boleh? Tuan Suhaimi tak ada ke? Ada tadi, dia ada komen. Tapi tak tahu sekarang ada ke tak. Tengah kerja kot. Tabayyana lahu. Baik, nun pada atas na. Lahu. Hu ni dua harakat nah. Nampak? Halus je ha. Waw kecil ni ha. Waw saghirah. Waw kecil. Tabayyana lahu. Hu dua harakat. Ni waw mat kecil sebelumnya baris depan. Dua harakat lah. Sama je macam asli. Cuma nama hukum nama hukum apa nama? Maksilah qasirah. Nama hukum apa nama? Tanya balik. Nama hukum dia alif lam pula. Maksilah qasirah. Okey, tabayyana lahu maksilah ataupun maksilah sughra. Betul juga. Maksilah sughra ataupun maksilah saghirah. Betul belaka tu. Tabayyana lahu qa tebal selamanya. Okey, ni huruf qaf isti'la. Boleh. Kemudian lam baris atas la. Ain ni kita matikan dia macam biasa, cuma kena sempitkan di bahagian tengah kerongkong. Qala a'lamu falamma tabayyana lahu qala a'lamu falamma tabayyana lahu qala a'lamu. Okey? Matikan ain, ingat jangan tahan. Qala hamzah selesaikan dulu. Qala a'lamu. Kemudian lam pada atas la mu satu harakat juga. Annallaha. Nun bersabdu wajibul gunnah pada nun bersabdu, kemudian kalimah Allah sebelumnya berbaris atas. Jadi kalimah Allah ni kena baca dengan taghliz, tebal. Okey, tebal. Cuma yang tebalnya pada kalimah Allah lah, lam tu. Jangan tebal kat nun tu. No, annallaha. Na. Qala a'lamu annallaha. Nallaha. Boleh nak?
Ala, ha ala. Ha ni baris atas saja, satu harakat. Ha ala, ain baris atas a, lam baris atas la, ni alif mat sebelumnya baris atas. Anna Allah ala. Baik. Kulli. Lam bersabdu kulli. Kulli syai. Kulli syai. Ya yang sukun sebelumnya baris atas. Ala kulli syai. Syai. Bacaan lin tuan-tuan perempuan. Okey. Bacaan lin. Anna Allah ala kulli syai. Kulli syai. Tanwin bertemu qaf. Kat sini apa hukumnya? Ikhfa haqiqi. Jadi kat sini qaf ni tebal kan, maka untuk kita dengung pada ikhfa di sini tebal lah, dan bersedia untuk menyebut makhraj huruf qaf tu. Bersedia untuk sebut qaf. Macam mana nak sebut qaf? Kena tahu makhraj dia. Pangkal lidah akan naik ke lelangit belakang. Pangkal lidah kita. Pangkal. Ni, pangkal lidah. Ala kulli syai'. Ala kulli syai'in qa. Syai'in qa. Syai'in qa. Syai'in qa. Syai'in qadir. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Dapat tak? Baik, qaf tebal selamanya. Alright, boleh. Kemudian di qadir. Dal baris bawah di, kemudian asalnya mat asli lah. Di, ada yang mat ni kan, sebelumnya baris bawah. Tapi kita nak berhenti. Nak berhenti pada ra. Betul tak? Jadi bila berhenti pada ra ni, sebelumnya ada mat asli, maka disebut mat arid disukun. Kadar berapa? 2, 4, 6. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Ra tebal ke nipis? Tuan-tuan, puan-puan boleh jawab di ruangan komen. Kalau tebal kenapa? Kalau nipis kenapa? Ni soalan ni. Kacang kan? Tu dah kamu dah, soalan senang je. Bukan susah pun. Tapi dalam senang pun ada juga yang salah. Silakan tuan-tuan. Ra tu tebal ke nipis? Siapa yang alert bacaan saya tadi tahu dah lah jawapan dia kan. Dan hujahnya bagaimana? Kalau geng kita dua tak boleh jawab, sajalah. Baru belajar hari Selasa baru ni ha. Bab ra ni. Kalau tak boleh jawab tu memang sajalah tu. Ha. Boleh.
Okey tak tu? Puan Fatimah Haris. Okey, okey, baik, baik. Semua nipis? Ya ke? Confirm? Okey. Alhamdulillah. Terbaik tuan-puan. Nampaknya semua handai-handai ni. Semuanya handai-handai. Alhamdulillah. Seronok tengok jawapan masing-masing. Eh? Terbaik, terbaik. Berikan tepukan yang gemuruh untuk diri masing-masing. Okay, one more. Okay. InsyaAllah. Itulah kata bila kita belajar ni tuan-puan. Bila kita dapat terima kefahaman tu dengan baik. Kita nak jawab sesuatu perkara tu pun dengan keadaan yang sangat confident. Sangat-sangat confident. Boleh? Jadi, tuan-tuan puan, udah Ustaz, hentikan nak twist. Cewa. Puan Zurina mentang-mentang dah handai kat situ. Sekarang awak buka bab sifat kan, udah. Belum tanya bab sifat lagi kan. Tapi tak apa. Okey, kejap ada soalan. Fornolia Bahri. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak bertanya, adakah betul bila huruf ba dibaca va kerana konsep asal Puan Nurlia Bahari, boleh saya tahu dapat info ni ataupun input ni daripada mana? Konsep bahasa Arab ba seperti va. Wallahu alam. Saya tak pernah pula dengar. Kalau qiraat pun tak pasti. Ada ke ba jadi va? Boleh saya tahu dulu kat mana dapat info ni? Baca buku, baca sendiri ke ataupun ada orang cerita ke, macam mana? Nampak macam point best ni nak sembang ni. Tak faham ni. Maksud puan ni tadi huruf ba ni disebut dengan va. Bila maksudnya huruf ba, tapi kita bukan sebut ba, sebut va. Sebab itu menepati bacaan seperti Arab. Arab va vivu. Kita cuba Bismillah. Bismillah. Ush. Macam lain tu. Tapi tak apa, kita tunggu dulu jawapan ya. Tak apa, tak apa. Cik belajar dari seorang ustazah. Okey. Satu lagi soalan. Mungkin soalan ni nampak macam pening sikit, tapi saya yakin. Saya nak tahu dulu. Puan belajar tu qiraat apa? Riwayat apa yang puan belajar daripada ustazah tu menggunakan riwayat apa? Sebab nak tahu ngaji ni kena tahu riwayat apa baca. Kalau tidak main taram je belajar kan. Kalau kita nanti tak tahu. Sebab huruf Arab ni huruf ba. Tak ada bunyi lain tuan-puan. Kalau bahasa sembang itu lain macam saya pernah sebut Kalau macam pertuturan, kalau ikut ni lah setakat pengalaman saya kan. Ingat tak siapa yang saya tak pasti saya pernah cerita ke tidak.
Kalau macam kat Mesir dia ada lorat dia. Bahasa pasar dia orang. Maknanya kalau huruf jim, okey? Kalau huruf jim jadi ga. Jim jadi ga. Walaupun kebiasaan orang Arab Mesir lah. Saya khususkan. Sebab ni pengalaman saya dulu, waktu study dulu, memang sembang macam tu. Saya sembang orang Arab pun macam tu. Masya Allah, Gamil Giddan. Pada nak sebut Jamil Jiddan, maksudnya cantik sangat ni. Jamil Jiddan. Kita sebut Jamil Jiddan, dia orang faham. Tapi dah menjadi kebiasaan pertuturan pasar, bahasa pasar dia orang, Jamil tu jadi Gamil. Kan macam contoh itu kena, Masya Allah ya akhi. Hada Gamil Jiddan wallah. Contoh kan, kita sembang orang Arab kat kedai ke. So, jim dengan ga. Tapi, walaupun dah menjadi kebiasaan dalam dia orang bertutur untuk bahasa harian mereka ni, bila dia orang baca Quran, dia orang akan tetap sebut jim tu dengan sebutan jim. Dia orang tak akan baca dengan ga. Faham tak? Okey? Contoh surah apa yang ada ni? Huruf jim ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim. Dia orang tak akan baca nirragim. Dia orang bukan pelak. Itu bahasa pasar dia orang. Macam kita. Nak giana tu. Kan? Nak giana. Tapi orang faham lah. Nak pergi mana? Nak pergi ke mana? Itu bahasa pasar. Bahasa pasar. Bahasa rasmi lah. Bahasa baku. Kena tanya ustazah dulu, ustaz. Okey, puan. Nanti kalau rasa tak apa, nanti puan PM saya lah. Okey. Saya boleh sembang juga dengan ustazah tu. Boleh. Tak, bukan sembang apa. Saja nak tahu. Kok ada benda-benda yang kita tak jelas kan. So mungkin saya boleh memahami apa yang dia nak maksudkan sebenarnya. Boleh nak? Bukan kata tukar maksud. Memang tak ada maksud lah pun. Kalau bismi dengan nama. Kalau kita tukar B dengan Va, vismi, saya nak bagi tahu tuan-puan, dalam huruf hijaiyah Arab, mana ada huruf Va? Memanglah maksud tak tukar. Tapi tak ada maksud. Lagi jauh beza dia. Faham tak? Faham tak maksud saya ni? Bismi, contoh, bismi maksudnya dengan nama. B tu maksud dengan. Tapi kalau kita tukar jadi V, dia memang tak tukar makna. Tapi hilang terus makna. Itu beza dia. Faham tak? Beza. Macam saya sebut tadi kan, macam kat Mesir, huruf Qaf jadi apa? Huruf A. Qa, dia orang tak sebut Qa. Qala, contoh, Qala, dia berkata. Dia orang akan sebut apa? Ala. Ola. Ul. Contoh kita kata kan. Contoh saya pergi kedai. Contoh saya tengah tengok barang kan. Tu orang Arab akan tegur kita. Ya walad, enta aizih. Enta nak apa? Kamu nak apa? Dia tanya kita. Ul. Ul tu maksudnya cakap. Kalau dalam bahasa Arab yang kita belajar, sepatutnya qul. Qul ni maksudnya cakap. Cakap lah. Qul. Bagi tahulah nak apa? Qul. Qul ilayya. Bagi tahu. Qul. Cakap. Kita. Tapi kalau dia orang, ul. Dia orang gantikan qaf tu dengan alif. Tapi dalam Quran, kalau ada huruf qaf, dia orang akan baca dengan qaf. Okey? Boleh faham ni tuan-puan? Itu dia. Okey, huruf jawi adalah huruf va. Kan? Huruf va macam mana? Huruf waw yang ada titik atas tu. Pernah tengok huruf va? Dalam jawi ada. Ada macam waw ni waw, tapi ada titik atas dia. Ni huruf va.
Sebab apa ada dalam Jawi tu? Sebab nak eja macam van, vest, vaksin. Kan? Contoh. Ha. Boleh nak? Tapi saya tak adalah mengatakan apa-apa. Rujuk balik ustazah tu, tanya balik. Takut kita yang salah faham. Jumpa balik ustazah tu, tanya baik-baik kat dia. Sembang betul-betul, dapatkan kefahaman betul-betul. Apa yang dimaksudkan di sebalik va dengan ba tu. Apa sebenarnya point yang ada nak sampaikan tu. Okay, sekarang takut kita salah faham sebab dia guru kita. Apa-apa pun kena tabayun dulu, kaji, semak betul-betul. Dan tak apa dah, tengok dulu macam mana result dia kan. Tengok hasil. Boleh nah? Itu sahaja. Betul, saya rasa dalam qiraat pun tak pernah lagi saya dengar bunyi ba jadi va ni. Setakat saya dengar kawan baca riwayat Qalun Warshi, tak pernah pula ba tukar jadi va. Yes. Ya, tashil pun takkan jadi begitu. Betul. Itulah dia insya-Allah. Alright, sama-sama. Itu saja. Saya minta maaf kalau ada benda-benda yang saya sebut ni tuan-puan kurang jelas ke apa, kan? Tapi itulah hakikat dia. Dalam Quran, warattilil Qur'ana tartila. Ingat surah Muzammil. Warattilil, bacalah Quran dengan tartil. Tartil ni apa? Dengan menyempurnakan hak dan mustahak bagi sifat huruf, mencantikkan. Itu maksud tartil ataupun tajwid yang kita kata tajwid jawada yujawidu. Tajwid mencantikkan. Gitu. Okey. So kita fahami baik-baiklah, maknanya kita kena baca seperti mana yang diajarkan kepada kita, seperti mana diriwayatkan. Ghaddan kama unzila, bertepatan kama seperti mana unzila, seperti mana ia diturunkan. Macam mana Nabi ajar pada kita cara bacaan itu melalui itulah para sahabat, para tabi'in, kemudian seterusnya para ulama-ulama yang bersusah payah bertungkus lumus mengkaji tentang hukum hakam ni, segala ilmu dirayah, ilmu yang berkaitan dengan teori ini yang datang kepada kita sampai hari ini. Jadi kita ambil baik-baik. Jangan kita mencemarkan. Sebab tu kita ni kena belajar sebab apa? Nak pelihara kalam agung ini. Kalau bukan kita lah tuan-puan, memang belajar hukum tajwid ni fardu kifayah. Tapi kalau semua mengambil sikap sambil lewa dan mengabaikan, maka bagaimana Al-Quran ini nak sampai untuk generasi akan datang? Cucu cicit. Bukan tuan-puan, mungkin dah level saya dah. Kalau saya dah bercucu cicit nanti, macam mana Quran ini akan sampai kepada mereka kalau daripada kita sendiri ini mengabaikan? Faham tak maksud saya? Kita tak cakna betul-betul, tak ambil mana yang bertepatan dengan apa yang diajarkan. Itu dia. Benda ni saya tekankan sebab benda ni penting, sahabat-sahabat semua, tuan-tuan perempuan. Jangan kita ambil sikap sambil ambil mudah, sambil lewa sahaja. Nak belajar betul-betul, jangan belajar separuh-separuh. Kalau tidak, salah faham itu yang akan mengundang kecacatan dalam bacaan kita sendiri dan seterusnya membuka pintu-pintu fitnah yang berlaku dan kita tak sedar. Kita ambil takat tu je. Cuk. Yang lain kita tak cuba nak tengok, nak nilai. Kita tahu ilmu ni luas, tuan-puan. Memang kita tak mampu nak ambil semua ilmu. Tapi sekurang-kurangnya kita tidak orang tak apa, menghadkan sesuatu. Maksudnya kita tak nak belajar ni, sampai ni dah lah, cukup lah, penat dah lah penat dah lah, nantak dah apa jadi pun. Contoh, itu dia. Alright. Paluli tu apa? Tuan Taj Yamani. Paluli. Peduli ke apa? Peduli. So itu sahajalah sedikit pencerahan perkongsian hari ni. Apapun, moga-moga terbaik tuan-puan. Saya bukanlah berkata ni seolah-olah saya yang paling terbaik, tuan-puan ikut saya. Tidak tuan-puan, jangan salah faham begitu.
Kalau nak cerita level ni banyak lagi guru Quran ni hebat. Saya ni kecil anak je tuan-tuan, tak ada beza pun. Okey. Ah. So itu sahaja. Oh, peduli. Okey, baik-baik. Paluli Bahasa pasar lah tu Ustaz. Betul-betul. Itulah contoh bahasa pasar. Okey. Baik, insyaAllah jom kita teruskan. Kita baca dulu. Kita berterus lah baca daripada atas ni sampai habis. Kulli syai'in qadir. Sedia semua? Kita betulkan niat balik. InsyaAllah. Ready? Tarik nafas. Kita mula daripada atas ni. Sampailah selesai. InsyaAllah. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Baik, kita baca sekali lagi daripada awal. Kita lajukan sikit tempo kita. Sedia semua? 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih semua yang bersama untuk pagi ini. InsyaAllah saya rasa itu saja. Mohon maaf andai ada kekurangan dalam segala penyampaian saya. Kalau ada kata-kata yang buat tuan-puan sakit hati ke apa, jadi jangan orang tak apa, terasa hatilah nah. Minta maaf banyak-banyak. Tuan Tan Syamani, jawapan tadi belum terjawab Ustaz. Nipis ke tebal? Qadir, nipis. Tadi yang ramai-ramai jawab tadi nipis kan? Betul lah tu. Ra mati sebelumnya baris ra mati sebelumnya ya mat ataupun ya yang mati. Dapat tak Tuan Tan Syamani? Nipis Kita baca nipis. Syai'in qadir.
Tu je. So terima kasih semua atas segala respon yang diberikan. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk uh, membaca ayat Quran ini dengan baik, insyaAllah. Boleh, tuan-tuan dan puan. So kita jumpa pada esok hari Jumaat untuk minggu yang terakhir lah untuk minggu ni, insyaAllah. So kita akan bercuti ya. Hari Sabtu kita ada last seminar. Siapa yang join seminar hari Sabtu jangan lupa get ready untuk sesi yang terakhir, insyaAllah. Itu saja daripada saya. Siapa yang belum daftar kita, siapa yang belum daftar, nak daftar masterclass, package masterclass yang kita sediakan, nak daftar package Noble Class, so boleh tekan link di atas. Okey, boleh tekan link di atas untuk dapatkan info lanjut lah. Kita buka pendaftaran sampai hari Sabtu ni je, tuan-puan. Siapa yang nak belajar pengenalan asas tajwid yang mungkin deep sikit, tak adalah dalam sangat, dalam sikit je. Okey, dalam sikit je, insyaAllah boleh bersama saya untuk kelas kita. Okey, intensif tajwid online, insyaAllah 3.0. Jumpa anda di sana nah. Itu saja, saya rasa tak ada apa dah. Kita tangguhkan pertemuan kita. Link ada di bawah juga nah, di ruangan komen. Terima kasih. Di ruangan komen ada link juga, tuan-puan tekan je. Tu link WhatsApp akan direct terus kepada Encik Ifan, insyaAllah. Itu saja daripada saya. Mohon maaf salah silap. Santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguhkan pertemuan dengan bacaan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wallahu alam, saya undur diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang tanya kan, lagu apa tu pagi tadi tu. Tak ingat ada orang tanya ke apa, ataupun tersentuh dengan liriknya. So saya perdengarkan sekali lagi pada tuan-puan. Tajuk lagu ini Keinsafan Diri. Keinsafan Diri. InsyaAllah mudah-mudahan baik-baik lirik lagu ini membuatkan kita semua termuhasabah di atas apa yang kita lakukan di atas muka bumi Allah ini. InsyaAllah sama-sama kita muhasabah. Jom kita layan dulu halwa telinga keinsafan diri. Jumpa lagi. Bye-bye. Di saat yang sepi ini, ku duduk seorang diri, mohon keampunan dari Ilahi. Lautan bergelombang, siang
se